Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha Anta khairu man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di Melbourne. Alhamdulillah. Semoga sahabat-sahabat kita di sana sihat, diberkati oleh Allah, dimudahkan urusan oleh Allah. Sahabat-sahabat seperti Jafni, Nasir, Ahmad dan keluarga, sahabat Bukhari dan keluarga, sahabat siapa dia, Munir ke Munif ke, Biras kepada sahabat Nasir. Ini semua Pak Amit sana, taiko sana belakang. Dia pandai dahsyat. Dia pandai otai, dia pandai kira benteng sunnah di sana. Dahsyat. Kalau sahabat belah jauh sikit tu Pak Salim banyak menaburkan jasa. Ada seorang sahabat saya tak dapat nak ingat nama. Itu sebelum saya balik last kali maghrib tu, saya pergi makan rumah dia yang penuh dengan kenguru tu. Penuh dengan kenguru, Mek. Kenguru dia keluar waktu maghrib, Pakcik, kan? Manja-manja, Pakcik. Dia pantang dia jangan bagi makan. Jangan bagi makan. Bagi makan lagi tak lepas itu. Dia manja sangat kenguru ni. Sahabat tu saya terlupa nama dia, mana satu. Jadi sahabat kita, sahabat Yusof kita tak lupa. Sahabat yang bawa saya pergi ke Blue Ocean. Blue Ocean ke? Bukan Blue Ocean. Blue Ocean lah. Yang laut besar kan. Sahabat Yusof lagi seorang, sahabat Rosli. Dia pun banyak bawa saya sampai ke masuk ziarah ke tempat-tempat masjid. Dulunya gereja, kemudian jadi masjid. Pergi apa? Gelong ke Lurus ke? Kalau gelong kita magat gelong lah. Kan? Sana gilong ke gelong tu saya pun tak apa ingat. Semoga diberkati oleh Allah pengalaman dengan sahabat Nasir makan pizza. Juga engkau banyak ziarah saya dengan Ustaz Yub di Melbourne, luangkan masa pergi bawa tengok kenguru. Pak Mik pergi dengan engkau Mohsin. Itu tak dapat kita lupakan. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita sambung pelajaran kita pada saya punya penanda muka surat 191, Pak Amir. Ya. Betul, Cik? Yang ke-10. Kita masuk dalam perbahasan kita ni sampai muka surat 191 ni, perkara yang ke-10 dah kita duk bahas, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud dia apa dia? Waalaikumsalam, Pakcik. Maksud dia apa dia? Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, sebagai dasar pertama bagi mereka. Kerana Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk mengambil atau mempelajari akidah Islam. Seorang Muslim tidak boleh menggantikan keduanya dengan yang lain. Oleh kerana itu, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima dan ditetapkan oleh seorang Muslim, dan apa yang dinafikan ditolak oleh keduanya, maka wajib bagi seorang Muslim untuk menafikan dan menolaknya. Tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip Ahlus Sunnah, kita menerima Al-Quran dan As-Sunnah secara zahir.
Maka mengambil Al-Quran secara zahir itu lebih baik daripada menakwilkan ayat dia. Terima Quran itu. Dan di sini juga kita dapati perkara yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum, pegangan, pedoman bagi orang Islam tak dapat digantikan dengan benda lain. Tak dapat digantikan. Tak dapat digantikan dengan sajak-sajak, dengan puisi-puisi, dengan kasidah-kasidah, dengan ucapan-ucapan guru ke syekh ke, tak dapat digantikan. Seperti mana kita kata hadis dhaif, hadis dhaif. Bukan kata puisi, hadis yang dhaif tak dapat menggantikan hadis yang sahih, apatah lagi palsu. Tempat kesahihan itu tak boleh diganggu-gugat dan diambil oleh riwayat-riwayat dhaif. Sebenarnya riwayat dhaif itulah berhajat kepada yang sahih supaya dia dapat diterima. Maka tak dapat diganggu, apatah lagi firman Tuhan. Hadis adalah qala Rasulullah, perkataan utusan Tuhan, apatah lagi firman Tuhan. Bagaimana kita nak kata kita di atas hidayah, tiba-tiba firman Tuhan kita gantikan dengan cakap makhluk? Tak boleh, ini salah, ini tak dapat diterima, tak dapat diterima. Apa yang Quran sabitkan, tetapkan, kita tetapkan. Apa yang Quran nafikan, kita nafikan. Cuba tengok yang dia bubuh warna terang tu, satu benda yang menarik. Tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain, yakni tentang urusan mereka. Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Sikap orang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus mendengar dan taat, serta tidak boleh menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh kerana itu, Allah Jalla wa'ala menyatakan bahawasanya orang yang enggan dan menolak untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan beriman. Dahsyat baca. Satu Nabi cakap, kita ada pengalaman kan, kita baca hadis yang Nabi ajak kepada sahabat itu baca doa tidur. Pada perkataan wan nabiyika, dia tukar wa rasuluka. Kan? Nabi marah dia. Bukanlah marah dengan marah ni, tapi Nabi betulkan. Nabi kata, kenapa kau nak ubah? Kalimah tu satu saja, kenapa kau nak ubah? Maka tak boleh kita ubah. Maka ayat ni kata, lebih-lebih ayat ni kata, dia kata makana lil mu'minin, maka tidaklah sepatutnya bagi seorang laki-laki yang ada iman, wala mu'minatin, perempuan yang ada iman, iza, apabila qadallahu wa rasuluhu, telah diqada, ditentukan, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, amran, satu-satu urusan yang telah ditetapkan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka tak patutlah bagi orang yang mengaku mukmin dan mukminah ini, kepada mereka itu ayyakuna lahum, mereka menjadikan bagi mereka itu al khiyaratu, satu pilihan lain, satu pilihan lain, min amrihim, daripada urusan mereka. Sedangkan qadallahu wa rasuluhu amra, telah diputuskan Allah dan Rasul urusan itu, mereka memilih yang lain. Contoh yang paling masuk dengan ayat ni apa dia? Perkahwinan Zaid dengan Zainab. Perkahwinan Zaid dengan Zainab. Bila Zaid nak kahwin dengan Zainab, dia ada masalah bahasa kita kata masalah kufu. Kufu apa dia? Tak.
Ah. Dia tak sama sebab Zainab ni orang bangsawan, Zaid ni daripada hamba. Tapi bila Nabi tengok, Nabi rasa depa ni macam seraksi. Maka Nabi kata kepada Zaid, kahwinlah dengan Zainab. Dan Nabi kata kepada Zainab, kahwinlah dengan Zaid. Tapi jiwa Zainab dia tak apa syok. Tapi kerana ayat ni ada, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul memutuskan satu benda, mereka pergi buat pilihan yang lain. Allah, Nabi suka tengok Zainab kahwin dengan Zaid dan Zaid kahwin dengan Zainab. Nabi suka. Ada tengok yang suka tu bukan kita, Nabi. Pasal itu kita kata kehidupan ini urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang suka dalam perkahwinan ni adalah Nabi. Maka dia berkahwin lah. Maka bila kahwin, apa isu yang berlaku dalam kehidupan Zainab dengan Zaid? Dibangkitkan isu, ialah isu itulah, bangsawan dengan hamba kan. Bila cakap-cakap sikit timbul lah, kau ni daripada akhirnya dia jauh hati sampailah depa. Dan Allah pula merancang macam lain. Allah pula merancang benda lain. Allah merancang apa? Kerana Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Nabi. Allah merancang, Allah nak bubarkan sistem anak angkat seperti anak kandung. Allah nak bubarkan hukum tu. Maka Allah takdirkan mereka kahwin, Allah takdirkan mereka cerai, dan Allah takdirkan Nabi kahwin pula. Dan dalam surah Al-Ahzab kata apa? Muhammad, kami tahu macam mana hang rasa dunia begitu sempit pada hari ini. Nabi nak kena bersemuka dengan Zaid, dan Nabi nak kena bersemuka dengan tradisi orang Arab. Orang Arab kata, ya Allah, tengok mengaku sebagai Nabi, apa dia dah buat ni? Dan macam mana Nabi nak bersemuka dengan Zaid? Dan Nabi nak bagi tahu pada sahabat, Tuhan yang memutuskan. Dan hati Nabi masa tu punya gundah gulana, Allah bongkarkan dalam surah Al-Ahzab. Itu satu contoh. Zaid dan Zainab patuh kepada ayat ni. Macam mana kita? Maka dia kata dalam ayat ni dikatakan, siapa-siapa yang tidak boleh, siapa-siapa yang tak boleh menerima ketentuan Allah dan Rasul, macam mana kita nak kata dia ada iman? Tengok firman Allah, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu. Bila kata Rabb, maksud dia apa? Berapa kali saya ulang? Dalam kalimah Rabb tu ada apa? Khaliq, Malik, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, Sayyid. Betul? Ini 5 perkara yang berhimpun dalam makna Rabb. Maknanya di sini Allah bersumpah dengan sifat rububiyah dia, sifat ketuhanan dia. Allah kata, maka demi Rabbmu. Maknanya Allah lah Rabb kepada Muhammad, pencipta pada Muhammad. Allah kata mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikanmu hatta yuhakkimuka, ada perkataan ka, lepas yuhakkimu ada perkataan ka, sehinggalah yuhakkimuka. Bahasa kita kata mereka berhakim dengan kau, berhukum dengan kau, menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Di sini apa yang mereka perselisihkan, iaitu fima syajara, masalah pokok. Syajar bermakna pokok, bainahum, di antara mereka. Iaitu katanya ada masalah mata air yang mengalir di antara Az-Zubair, pokok Abdullah bin Az-Zubair kan, ayak mengalir. Bila mata ayak tu nak pakai ke pokok, kebun siapa dulu? Kalau ikut status biasanya orang tradisi tu dah pakai dulu. Maka mereka datang pada Nabi, ya Rasulullah, sekarang ni tolong putus
mata air ni nak alih ke kebun siapa dulu? Nabi kita bawa lah ke kebun Az-Zubair. Maka bila Nabi kata lagu tu, yalah dia terima lah apa Nabi cakap, tapi dalam duk jalan balik tu dia kata mentang-mentang lah dia adik-beradik Nabi bagi kat dia dulu. Maka Allah turunkan ayat ni. Allah kata fala wa rabbika la yu'minun. Allah kata maka demi Rabb kamu sekali-kali mereka itu tidak ada iman. Dia bercakap begitu. Dia tak puas hati dengan keputusan Nabi. Itu salah satu sebab kenapa ayat ni turun. Manakala kepada kita tak berbicara sebab ayat turun, tapi kita berbicara ayat ni punya pelajaran apa dia, iaitu tak puas hati dengan keputusan Rasulullah, ucapan Rasulullah. Allah kata sampailah iman itu akan datang balik pada mereka, yuhakimuka, mereka menjadikan kamu, mereka menerima keputusan kamu Muhammad, summala yajidu fi anfusihim, summa kemudian dia tak kata fi ma syajara bainahum wala yajidu, dia tak guna perkataan wa, tapi dia kata summa. Summa menunjukkan apa? Perjalanan. Dia dah terima keputusan Nabi, lepas tu dia ambil masa nak seraksikan dengan diri dia tu. Dia komplain dulu, dia kata, Allah kata ni semua tak mau. Perjalanan yang panjang itu mereka kena ambil macam mana? La yajidu fi anfusihim haraja, sekali-kali kata Allah, mereka tidak merasa keberatan, haraj, rasa kesulitan, mimma qadaita, daripada apa yang qadaita, kau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka kesemua itu menerima dengan taslim, dengan menyerah diri kepada Allah dan Rasul. Maka barulah mereka itu ada iman. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan kaedah ini. Kaedah apa? Kita berhukum dengan zahir Al-Quran. Quran kata demikian. Kita tak mengalihkan zahir ayat Quran dan Sunnah. Kenapa? Menerima zahir Al-Quran lebih baik daripada mentakwil. Kenapa? Itu zahir yang turun. Begitu. Allah Jalla wa'ala juga memerintahkan orang-orang beriman untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah manakala mereka berselisih dalam menentukan jalan keluar dari apa yang mereka perselisihkan. Semaklah firman Tuhan berikut. Ramai orang mungkin tak boleh menerima kerana latar belakang pelajarannya bermacam-macam, tapi dia kata kat sini, cuba semak ayat ni dengan tenang. Tengah malam sembahyang tahajud, pohon hidayah, sujud pada Tuhan, bertasbih, bertahmid, meminta, berdoa pada Tuhan, kemudian renung ayat ni. Perselisihan yang berlaku ni, Allah kata tengok macam mana. Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kita kalau kita baca terjemahan dia kata jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, yakni sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kalau kita baca terjemahan Melayu tu, jika kamu berlainan pendapat, maksud dia apa? Berlainan pendapat nah, kan? Berbeza pendapat. Tapi kalam Arab tu bukan begitu. Tanaza', kalau berlainan pendapat itu bermakna khilaf, ikhtilaf. Tanaza' ni bukan ikhtilaf. Tanaza' ni sampai aku tak boleh tengok muka hang, tak boleh tengok muka aku. Dia punya proses tanaza', dia punya proses ikhtilaf, iftiraq, tanaza'. Tanaza' kemuncak, nak jadi lakum dinukum. Hang bawa Islam, tapi dia kata pada hang dengan Nabi hang, aku dengan Nabi aku. Tapi dua-dua Islam. Kita kata berapa Nabi di akhir zaman ni? Sorry. Aku tak boleh faham macam hang. Itu nama dia tanaza'. Sampai tak boleh duduk sekali dah. Kalau pandangan kita panggil ikhtilaf. Nabi kata, wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa umur panjang, dia akan tengok pandangan yang berbeza tu banyak. Berbeza.
Semuanya berbeza dengan Quran dan Sunnah, berbeza dengan Nabi dan para sahabat. Kau boleh tengok kalau umur kau panjang. Daripada ikhtilaf ni dia jadi iftiraq. Iftiraq ni apa? Yang berbeza pendapat berpecah. Dia jadi satu puak, dia jadi satu puak. Daripada ikhtilaf dia jadilah 73. Daripada ikhtilaf lah dia jadi iftiraq, perpecahan. Masing-masing ada firqah. Bila dah masing-masing ada firqah, dia jadi kemunculan ayat ni tanazak. Satu firqah akan bermusuh dengan firqah dan masing-masing bawa hukum. Satu firqah kata firqah ni sesat, daripada sesat naik kafir. Daripada kafir naik tingkatan lebih tinggi. Naik lebih tinggi, akhirnya lebih besar jadi ya. Maka Nabi kata bila masalah tu, Quran kata bila masalah tu sampai kepada puncak tanazak. Tanazak. Kita tengok orang mati kita panggil apa? Nazak kan? Nazak maksud dia apa? Ruh dan teruk dah kawan tu collapse. Ruh dah nak keluar dah. Masalah dah macam tu dah. Dah keluar dah. Semua punya hujah dah keluar dah daripada Quran dan Sunnah. Tak ada dah hujah daripada Quran dan Sunnah. Semua menghujah perasaan dan emosi. Kita tahu mana dalil? Dan bila kemukakan dalil, semua dah tak peduli dah sumber rujukan. Macam mana syarat sahih, apa itu dhaif, apa itu palsu, semua dah tak peduli dah. Tanazak. Dah macam roh nak keluar daripada badan dah. Bahasalah dia kata apa? Mughayyan dia kata. Mughayyan. Kawan ni dah jadi mughayyan dia kata. Dulu mughayyan ni perempuan bersalin lah. Betul tak Syah? Kita gila mughayyan kan. Dalam proses bersalin tak jaga dengan baik, dia kena torture dengan macam-macam pihak, mertua ke apa, dia kena torture, dia jadi bukan penyakit tu penyakit semula, jadi kesan daripada torture dan stres. Mak mentua mau anak perempuan, keluar-keluar anak lelaki. Kena jenis bangsa apa, bangsa tu kan. Orang dulu punya marah bakmik kan, bangsa apa, benih tak bagus, kena torture. Maka bila sampai ke muncak lagu tu, Allah bagi tahu fa in tanaza'tum, jika kamu dalam keadaan tanazak, berselisih, berkelahi, teruk sangat, Allah kata farudduhu ilallah war rasul. Lepas dal tu ada huruf waw. Faruddu, memerintahkan semua orang, waw tu kembali pada semua yang tanazak tadi, semua yang berselisih itu, memerintahkan semua itu ilallah war rasul. Kembalikan masalah mereka kepada Allah dan Rasul, yakni pada Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Lepas tu Allah kata in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kata Abdul Rahman Sa'di dalam tafsir dia, ayat ini memberi makna hanya orang ada iman pada Allah dan hari akhirat sahaja boleh kembali pada perintah ini, farudduhu ilallah wa rasul. Kalau dia bagilah alasan lembut, orang tua kata lembut apa? Lembut gigi daripada lidah. Kita nampak cantik alasan dia, tapi tidak kembali pada Allah dan Rasul, dia tidak ada iman pada Allah dan hari akhirat. Tak usah tipulah dengan senyuman, tak usah tipu dengan pakaian, tak usah pamerkan dengan ayatnya lembut. Pasal ayat ni telah memutuskan satu kaedah mukmin dalam menyelesaikan masalah. Apa dia? Rudduhu ilallah war rasul. Fatu mubtada, farudduhu ilallah war rasul. Maka hendaklah mereka kembalikan dengan fi'il amar, hendaklah mereka kembalikan masalah mereka bukan pada mana-mana, tapi kepada Allah dan Rasul. Masa kembalikan itu, tinggalkan semua tafsiran, tinggalkan semua rujukan, kembali kepada zahir ayat Quran. Kerana zahir ayat Quran lah yang turun pada Nabi, tanpa ada takwil apa-apa. Ayat Quran tu kata macam mana? Berimanlah dengan ayat tu dan tinggallah semua pandangan-pandangan yang lain. Ini perintah daripada Al-Quran. Allah kata zalika khairun. Zalika merujuk kepada demikian itu. Khairun, keputusan yang kita buat kembali pada Allah dan tinggal semua tu, khairun, itulah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan dia ahsanu ta'wila. Bukan saja dia khair, bahkan dia wa ahsanu ta'wila, dia memberi bekas yang baik dalam kehidupan kamu. Inilah yang terbaik untuk kamu. Imam Mujahid, dia wafat pada tahun 103 Hijrah. Rahimahullahu ta'ala. Imam Mujahid kata, ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Mujahid,
Kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala. Sedangkan kembali kepada Rasul maksudnya adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran seperti ini juga dilakukan oleh para ulama salaf lain daripada Imam Mujahid. Kalau kita nak tahu, nak lihat di mana Imam Mujahid kata ni, kita boleh buka tafsir Tabari. Pergi rumah Ustaz Johan boleh tengok tafsir Tabari. Banyak ada tafsir Tabari. Kita ambil lah ayat ni, ayat surah An-Nisa ayat 59, cabut keluar, di situ ada perkataan Mujahid. Imam Tabari simpan perkataan Imam Mujahid. Imam Tabari ini dipanggil sebagai Sayyidut Tafasir, ketua bagi segala ahli tafsir di kalangan para ulama lah. Di kalangan para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ini alim, kibaru sahabah yang alim. Di kalangan ulama, tafsir Tabari ini orang panggil Sayyidut Tafasir. Dia adalah penghulu bagi segala perhiasan segala tafsir, ada tafsir At-Tabari. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan, dengan hal yang terbesar membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salaf, golongan salafus salih, Nabi, para sahabat, para ulama tabi'in, mereka meletakkan Al-Quran sebagai masdar, sebagai sumber. Kena lihat ayat Quran. Jangan siapa-siapa campur tangan dalam urusan Quran. Dia adalah kalam Tuhan. Dia bukan kalam kita, kalam Tuhan. Sunnah bagi mereka adalah penjelasan, penafsiran, penghurai Al-Quran, baik dalam bidang akidah maupun syariah. Oleh kerana itu, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengambil lahiriah hadis, tidak menakwilkan serta tidak menolaknya dengan argumentasi yang lemah. Sebagaimana Ahlul Kalam yang menyatakan bahawa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad yang tak bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan. Ucapan Ahlul Kalam ini sangat sesat dan menyesatkan. Ini kita dah bincang dah baru ni dalam kuliah duha kita kan, dalam buku Kiamat Sudah Dekat. Kenapa Ahlus Sunnah menerima hadis yang ahad? Kita terima hadis ahad. Jadi dia nak beritahu kat sini kepada ikhwan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima Al-Quran dan hadis Nabi secara zahir. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat bahawa di dalam syariah kedudukan As-Sunnah adalah seperti Al-Quran. Apa yang ditetapkan dalam As-Sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, dan apa yang diharamkan oleh As-Sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Sebabnya adalah kerana keduanya berasal daripada Allah Jalla wa'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Ar-Risalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan hukum yang terdapat dalam kitabullah, dan beliau menerangkan atau menetapkan pula hukum yang tidak terdapat di dalam kitabullah. Dan segala yang beliau tetapkan, Allah pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa barang siapa yang mengikuti beliau, berarti dia taat kepadanya. Dan barang siapa tidak mengikuti beliau, berarti dia telah berbuat maksiat kepadanya. Yang demikian itu tidak boleh bagi seorang makhluk pun untuk melakukannya. Dan Allah tidak memberi kelonggaran kepada siapa pun untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah prinsip Ahlus Sunnah. Bila kita baca Quran, satu kitab yang la raiba fihi hudal lil muttaqin, kita terima dia. La ya'tihi batil, yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Tanzilul Azizir Rahim, diturunkan daripada Tuhan Al-Aziz Ar-Rahim. Ini kalam Tuhan. Maka kita tak boleh pandai-pandai duk pay adjust, pandai-pandai duk pay adjust kerana kita rasa tak sesuai lah, tak apalah. Tak boleh. Yang boleh berbicara lebih tentang Al-Quran hanya utusan Allah, iaitu Rasulullah. Orang yang pertama faham pelajaran Islam ini adalah para sahabat Nabi. Mereka duduk dengan Nabi. Seluruh para sahabat Nabi yang hidup tu, mereka bukan mimpi setiap malam.
Mereka jauh dengan Nabi, maka mereka belajar agama, mereka perang Badar, perang Uhud, semuanya mimpi dengan Nabi. Uhud adalah satu perang sahabat dengan Nabi. Tak, mereka bukan mimpi, mereka hidup dengan Nabi. Mereka hidup dengan Nabi. Maka mereka lebih tahu agama ini. Zaman mereka adalah zaman wahyu turun. Zaman malaikat, sampai malaikat Jibril turun ke bumi, menjelma dalam rupa pareh para sahabat Nabi. Apa nama sahabat tu? Kan? Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Jibril kalau turun, Jibril suka ambil muka Dihyah, sahabat Nabi. Dahsyat. Bayang macam mana kedudukan mereka. Jadi bagaimana kita hari ini boleh faham satu ayat yang mereka tak faham, sedangkan pembawa wahyu Jibril turun kepada mereka, bukan main perai. Bukan Jibril main sini. Sampai kita nak jadi tak tentu hala ni. Tak boleh, tak boleh. Kena kembali. Farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah. Pasal itu kata Imam Hasan Basri, tidak ada ayat paling besar dalam Quran melainkan ayat 31 surah Ali Imran. Ayat itu betul-betul mencabar manusia, mencabar iman manusia. Kalau manusia ada iman pada Allah, dia kena ikut Rasulullah. Kalau dia tak ikut Rasulullah, itulah petanda dia tak ada iman. Dia katalah apa pun, dia ucaplah apa pun, dia lintaskan niat apa pun, kalau dia tak boleh bercakap macam Nabi, berbuat macam Nabi dalam urusan agama, maka dia tidak ada iman. Dan antum tengok Imam Syafi'i kata di bawah tu dalam kitab dia Ar-Risalah, dia kata apa? Imam Syafi'i kata yang di bawah tu, dan Allah, kata Imam Syafi'i, tidak pernah memberi kelonggaran kepada siapa pun. Allah tak pernah bagi lesen pada kita. Lesen apa? Lesen awak boleh tak ikut Nabi. Tak ada lesen tu. Tak tahulah, kalau saya kata mungkinlah dia ni ayat acak duk merepek. Kalau Imam Syafi'i kata dia lahir tu berapa Pak Mik? 150. Dia wafat 204 Hijrah. Imam Syafi'i ni, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ni, dia kata Allah tak pernah memberi kelonggaran pada siapa pun untuk tak ikut Nabi Muhammad. Mana boleh Nabi kata ini pasal Tuhan, Nabi kata itu pasal Tuhan. Kita boleh tak kita dibenarkan cakap macam lain. Nabi kata ini sifat Tuhan, kita boleh nafikan. Tak mungkin, kata Imam Syafi'i. Sebab ayat-ayat ni kita baca tadi, fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Itu yang ke-10. Yang ke-11, lagi satu ikhwan, kenapa Ahlus Sunnah ni dia berpegang sangat dengan Quran dan Sunnah? Satu, kerana Quran itu kalam Tuhan. Yang kedua, tadi dia abang, kerana Ahlus Sunnah punya pertimbangan apa dia? Quran itu sebagai Sunnah itu sebagai penjelasan kepada Quran, penafsir, penghurai. Jadi macam mana awak nak pisah? Ibarat kita masuk universiti canggih-canggih, pensyarah tak ada. Ada letak nak mengaji, tapi pensyarah tak ada. Pensyarah tak masuk kelas. Masuklah murid-murid sampai 50-60 orang duduk dalam bilik kuliah, tunggu 2 jam pakcik, buku teks semua dah, tapi pensyarah tak ada. Apa akan jadi? Ceritalah universiti hebat macam mana pun, kami alhamdulillah lah, universiti kami dahsyat, keluar sijil, semua ada bachelor, tapi siapa yang sign tu tak ada. Sijil kosong. Maka apa akan jadi dengan kita? Kita akan meneka. Apa maksud buku ni? Kita tak tahu siapa pengarang buku, kita tak tahu apa kalimah-kalimah yang dia ada, apa pencanggahan tak bercanggah. Maka bila Quran turun, maka sunnah kena datang, sunnah daripada Rasulullah. Maka bagi dia pensyarah. Pasal itu gelaran yang Tuhan bagi pada Rasulullah adalah Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah, dia adalah utusan Allah. Dia bercakap bagi pihak Tuhan, menyebarkan hukum hakam Tuhan, menghuraikan ayat-ayat Al-Quran. Dia itu adalah Rasulullah. Tengok yang ke-11, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Quran
dalam menghuraikan, menerangkan dan menjelaskan nama dan sifat-sifat Allah. Ini kerja as-sunnah. Ahlussunnah wal jamaah mengimani semua hal yang disifati, yang disifatkan Rasulullah bagi Allah Ta'ala dalam hadis-hadis yang sahih dan telah diterima oleh para ulama. Hukum as-sunnah sama dengan hukum Al-Quran dalam menetapkan ilmu, keyakinan, akidah, i'tiqad dan amalan. Kerana as-sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Yang ni tak akan dapat diambil alih oleh sesiapa ikhwan. Apa dia? As-sunnah menjelaskan Al-Quran tentang namanya dan sifat-sifat Allah menurut hakikatnya. Hak ni tak dapat alih. Kemungkinan orang boleh menghurai, tetapi hakikat, adakah itu yang Tuhan maksudkan? Tak ada siapa boleh buat. Semua hanya zan, meneka. Semuanya berpandangan. Tetapi sunnah bukan tekaan. Sunnah bukan tekaan. Sunnah datang dengan tepat dan hakikat lah bagi tahu inilah maksud yang sebenarnya tentang sifat Tuhan, tentang nama Tuhan. Pasal itu kalau kita tak ambil sunnah dalam menceritakan pasal Tuhan, kita tak akan dapat benda yang tepat pasal Tuhan. Semuanya akan jadi apa? Dia akan jadi in yattabi'una illa dhann. Semua akan ikut zan, prasangka. Pasal itu bila Nabi Yusuf masuk dalam penjara kan, ayat yang telah kita baca lama hari itu ni, bila Nabi Yusuf masuk dalam penjara kan, kita baca hari itu pada muka surat 154. Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Apa Nabi Yusuf kata pada kawan dia yang duduk dalam penjara? Nabi Yusuf kata kepada kawan dia, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Nabi Yusuf kata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Nabi Yusuf kata, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nabi Yusuf kata, kamu duk sembah ni tidaklah yang kamu sembah lain daripada Allah ni ada nama. Melainkan nama-nama tu semua, nama Tuhan tu kamu yang bubuh sendiri. Kamu dan bapa kamu, nenek moyang kamu yang bubuh. Ma anzalallahu biha min sultan. Tuhan tak pernah turun satu keterangan pun dia ada nama macam tu. Maka kerana tu ikhwatul iman, kita kena hati-hati. Tak boleh. Pasal Tuhan kena kembali kepada as-sunnah. Kita akan dapat hakikat yang bersesuaian dengan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kerana sunnah daripada utusan Allah, Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmata. Dan Allah telah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran dan hikmah, yakni as-sunnah kepada kamu. Ini juga kita akan jumpa dalam kitab Risalah tadi ini. Dia sebut, Imam Syafi'i kata, bila ayat Quran sebut Al-Kitab, selepasnya Al-Hikmah, digandingkan Al-Kitab dengan Al-Hikmah, maka Al-Hikmah itu adalah sunnah. Kalau perkataan hikmah tu saja datang dalam Quran tanpa Al-Kitab, maka hikmah itu menunjukkan kebijaksanaan. Tapi bila dikapitkan dengan Al-Kitab wal hikmah, maka Al-Kitab itu Quran, Al-Hikmah itu adalah sunnah Nabi. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah kata wa yu'allimuhum, dan Rasulullah yu'allimuhum, mengajar mereka Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, yakni kepada Muhammad, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Anda tengok, selesailah bab di sini. Bab apa? Bab tak ada siapa boleh bercakap pasal Quran melainkan Nabi. Tak ada siapa boleh bercakap pasal Quran melainkan orang yang belajar dengan Nabi, para sahabat. Dan tak ada siapa boleh cakap tentang Quran melainkan orang yang belajar dengan orang yang duduk depan Nabi, iaitu ulama, para ulama tabi'in.
Sebab apa? Allah katakan, wa anzalna ilaika zikra, kami turunkan kepada kamu az-zikra, ini di antara nama Quran, az-zikra, litubayyina lin-nasi, supaya kamu memberi penjelasan bagi manusia. Allah lantik Nabi Muhammad memberi penjelasan kepada orang tentang az-zikra, Al-Quran. Allah kata, ma nuzzila ilaihim, supaya mereka tahu apa yang Tuhan turunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka mau berfikir. Jadi kalau ada orang boleh bercakap pasal Quran, tiba-tiba pisah dia dengan Nabi, maka macam mana kita nak terima? Allah kata Allah amanahkan Nabi dengan risalah, dia yang terangkan pada orang. Tiba-tiba kita terangkan pasal Quran ke orang, satu pun tak ada bicara Nabi. Maka subhanallah, kita tidak meletak ayat ni sebagai panduan. Maka masuklah, kita kata al-ahwa, dalam memberi penjelasan, tafsiran daripada diri kita mula mewarnakan ayat itu. Habis lingkup kita. Ini yang sangat-sangat dikehendaki oleh syaitan. Dan firman Allah, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan tidaklah kami menurunkan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, yakni Al-Quran. Tidaklah kami turunkan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Tidaklah kami turunkan kepada kamu Muhammad ucapan kami, kalam kami Muhammad. Allah kata, tidaklah kami turunkan kepada kamu Muhammad kalam kami. Kalam Allah itu Al-Quran, dan kita duk baca bukan makhluk tu. Kalam Allah tu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Benda yang sama, illa, melainkan. Kenapa kami turunkan kalam kami pada Muhammad? Melainkan litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi, supaya memberi penjelasan kepada orang yang berselisih. Siapa orang berselisih dulu ni ikhwan? Ahlul kitab. Mereka berselisih tentang kalam Tuhan. Dia perlu tafsir sendiri kalam Tuhan. Nama dia Zabur, nama dia Taurat, nama dia Injil, nama dia Suhuf. Itu semua kalam Tuhan, dia perlu tafsir. Maka Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi supaya menyelesaikan ikhtilaf di kalangan mereka. Allah kata wahudan wa rahmatan, supaya kalam ini menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kalau orang tu beriman kepada Allah Jalla wa'ala ikhwan, dia nak dengar pertama sekali Nabi kata apa, Quran bunyi macam mana. Mustahil ada ayat Quran turun yang Nabi tak bagi penjelasan. Mustahil. Kalau ada orang boleh kata demikian, Nabi pun tak bagi penjelasan. Kalau Nabi tak bagi penjelasan tentang ayat tu, siapa pun tak boleh bagi penjelasan. Maka kekalkanlah ayat tu macam tu. Tapi alhamdulillah lah, guru kami ni dia bolehlah sikit. Alamak, tu bukan boleh sikit, tu boleh banyak tu. Pasal benda Nabi tak boleh. Maka janganlah sebegitu lencong kita. Firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Ini di antara ini semua ikhwan, tuan kitab kita nak bagi lihat pada kita bahawa Al-Quran suruh kita mengikut As-Sunnah. Al-Quran suruh kita mengikut As-Sunnah. Sunnah dipanggil dengan nama Al-Hikmah. Sunnah kepada Nabi diguna perkataan litubayyina linnas. Sunnah sebagai penjelasan. Sunnah digunakan perkataan ma'atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang Rasul bawa pada kamu? Pertama, Nabi bawa Alkitab, dan Nabi bawa sunnah dia, kehidupan dia. Allah kata fakhuzuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul itu halang kamu, maka jangan buat. Inilah mata hati sebahagian orang-orang yang ikut fahaman anti hadis, buta ikhwan. Tak tahulah bila sampai ayat ni dia hurai macam mana, wallahu ta'ala alam, tak tahu. Tapi ayat ni Allah kata wa ma atakumur rasul, dan ar-rasul datang dengan alif lam ma'rifah. Ar-rasul, bukan rasul dengan nakirah, dengan ma'rifah, supaya sahabat kenal rasul yang datang kepada mereka ini atakum,
ma atakum, apa, ma itu apa, barang yang dia atakum. Kalau kita pisahkan ma atakum, barang, benda yang atakum, dia bawa tunjuk pada kamu. Kum, bawa tunjuk pada kamu. Siapa bawa tunjuk? Ar-Rasul. Ni Rasul ni, Muhammad ni. Allah kata fakhuzuhu, maka hangpa semua kena ambil. Fakhuzuhu, ambil dengan fi'il perintah. Hangpa semua kena ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang nahakum, cegah ia kamu daripadanya, fantahu, maka hendaklah kamu jauhi. Apa yang Nabi suruh kita jauhi, kena jauhi. Apa yang Nabi bawa, kita kena ambil. Maka tuan kitab kita nak kata, inilah ayat Quran yang bagi tahu pada kita, kita kena mentaati Rasul. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis Abi Daud, hadis daripada Miqdad bin Ma'di Karib, Nabi kata, ala inni utitu al-kitab wa mithlahu ma'ahu. Nabi kata, ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Alkitab, Al-Quran, dan yang sepertinya, iaitu As-Sunnah. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Abu Daud, riwayat Ahmad. Nabi kata, ala, ketahuilah, Nabi kata, ketahuilah, Nabi kata, ini sesungguhnya kepada aku, Nabi kata, utitu Alkitab, Tuhan beri padaku Alkitab, kalam Tuhan, wa mislahu ma'ahu, dan ada lagi satu benda Tuhan bagi, mislahu, yang benda kedua Tuhan bagi ke aku, mislahu, sama macam Alkitab, ma'ahu, setiap kali turun wahyu, benda ni main sekali. Apa dia? Kata Imam Ahmad, sunnah. Sunnah Nabi akan memberi penjelasan apa makna. Dia memang sunnah layak memberi penjelasan kepada Al-Quran, kerana Quran wahyu Tuhan dan sunnah itu adalah utusan Tuhan. Hanya dia saja layak. Ialah wakil bomba, wakil polis, wakil kerajaan. Dia bercakap bidang mereka wakil lah. Tak tahu wakil polis cakap pasal bomba, gelak mampu kita. Dia wakil polis tapi mereka cakap pasal kan, ni kecil manis nak buat aku mana. Yang tu wakil Kementerian Kesihatan. Kalau dia wakil tu, dia bercakap, betul lah. Yang bercakap pasal Tuhan siapa dia? Utusan Tuhan. Muhammad bin Abdullah itu utusan Tuhan. Jadi macam mana utusan Tuhan bercakap, agama kita tak ambil. Jadi agama apa kita miliki ni, agama apa? Maka itu mesti dihati-hatikan, sangat perlu dihati-hatikan. Maka segala sesuatu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah. Maka sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Kerana sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajar oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebut dalam firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Tidak. Muhammad tidak bercakap. Allah kata, kami turunkan wahyu, Muhammad tidak hurai dengan hawa nafsu dia. Allah perhati. Allah sangat perhati. Apa yang Muhammad buat di muka alam ni, Allah sangat-sangat perhati. Tiba-tiba kita ragui benda yang dimonitor oleh Tuhan. Kalau orang tu dia meragui sunnah, tiba-tiba dia mengaku dia ada iman pada Tuhan, Allahu Akbar. Saya ingat dia ni bukan masalah kecil manis. Dia ni masalah, ada fuse masalah betul. Masalah betul dia ni. Allah kata, dan tidaklah diucapkannya itu menurut kemahuan nafsunya. Yantiqu maksudnya apa? Percakapan. Allah kata wa itu dan, ma itu satu penafian, dan Allah kata dan tidaklah yantiqu, dia bercakap. Natqu, bercakap. Tidaklah dia bercakap an, daripada al-hawa, daripada apa dia al-hawa, iradatun nafsi. Tidaklah dia bercakap itu daripada kemahuan diri dia. In huwa illa wahyun yuha. Allah kata melainkan yantiq, percakapan dia tentang wahyu itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dia. Tak ada iradatun nafsihi, tak ada kemahuan dia tu, tak ada. Tengok ayat ni bagus ni. Ayat ni sempoi ni, kalau aku jual lebih sikit aku sempoi.
Macam kita duk jual macam-macam kan. Buat bedak 30 juzuk, buat bedak sejuk 30 juzuk, kita jual. Sebab kita tahu sekadar buh muka kita tak boleh pi. Sebab ada orang lebih handsome dari kita. Betul pakcik? Kita buh muka pelakon-pelakon. Kalau buh muka saya kat satu bedak, bubuh satu pelakon manakah comel sikit pakcik, bubuh. Orang beli bedak saya ke bedak kawan tu? Berulat bedak saya. Tapi nak bezakan bedak saya lebih barakah daripada bedak pelakon tu, saya bubuh dia ruqyah. Imam betul, imam tak betul lain bab. Betul di ruqyah lain bab. Memang di 30 juzukkan Quran lain bab. Tetapi soalnya kita mengambil keuntungan. Allah menafikan yang tu tak ada kat Nabi. Tak ada. Tak pernah. Tak pernah. Nabi nak buka sekolah apa? Sampai Nabi perlukan dana. Nabi boleh kata makan-makan Zam-Zam. Makan-makan Zam-Zam. Ini aku celah bismillahkan Zam-Zam ni. Cukup. Nabi sebut macam tu. Ini kurma-kurma. InsyaAllah belakang rumah Nabi boleh jadi ladang kurma yang boleh tutup kurma orang lain. Tapi apa yang dia buat? Allah kata tak ada satu tempat dia bercakap daripada nafsu dia. Melainkan dia hanya menjelaskan. Betul-betul kata Allah, dia telah buat kerja dia sebagai utusan Allah. Lepas itu Nabi angkat jari naik ke langit kan. Fa asyara as-sababah yarfa'uha ila sama. Nabi angkat sababah, jari telunjuk naik ke langit. Nabi kata Allahumma syahad, Allahumma syahad. Nabi kata ya Allah saksikan, saksikan aku telah sampaikan. Tengok macam ni kedudukan as-sunnah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata tentang hadis mengenai sifat Allah. Hadis, kalau hadis datang cerita apa pun dengan syarat-syarat sahih dia lah, yang dah kita semua dah ma'ruf dah. Satu hadis kita tak pakai kalau dia tak sahih sampai dia disahihkan. Hadis dhaif ni maksud dia apa? Tak cukup syarat. Nabi kata tak cukup syarat, tak cukup lagi syarat nak diterima. Nabi kata itu makna hadis yang dhaif. Hadis palsu telah cukup syarat bohong. Telah cukup syarat bohong. Kalau kita terima sebagai kebenaran, bermakna kita ada masalah. Ha? Dia ni aku nak bagi tahu ke hang, dia ni betul-betul pembohong. Tiba-tiba orang dah maklum dah dia bohong. Dia jual juga kita. Ha? Orang dah maklum dah dia bohong. Kata Imam Ahmad, dia kata, tengok Imam Ahmad kata apa tentang hadis-hadis yang sahih. Imam Ahmad kata nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la nuraddu syai'an minha idza kanat asanidu sihahun. Dia kata sihah jamak daripada sahih. Imam Ahmad kata kita mengimani dan meyakininya dan tidak menolak sedikit pun darinya jika sanadnya sahih. Apa lagi kita nak kata? Mailah hadis apa pun, tak apa, tak ada masalah hadis ni, mai. Tapi seperti Imam Ahmad kata idza kana asanid sihah, sanad dia sahih. Semalam kita kemarin kuliah duha kan kita cakap satu hadis, jangan kita tertipu dengan dia punya, jangan kita terpesona dengan dia punya matan, tapi kena cek dia punya sanad. Siapa kata? Ini perkataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ulama silam, ulama 200 tahun hijrah. Dia bagi ingat pada kita, sanad hadis itu dilihat pada sanad dia dulu. Ramai orang terutama dalam bab kiamat terpesona dia dengan sanad-sanad dia. Umur dunia hanya 2 pekan. Dia kira 2 pekan macam mana? Pekan hak yang telur temaku itu 1 pekan. Ya, mak dia masuk belah betul petangkut itu 1 pekan. Ketegak ya Robi budak tu kan. Tapi mak dia mau juga telur temaku. Mak dia masuk belah betul petangkut. Mak dia pun tak main kuliah kita. Kumbar telur temaku punya pasal pakcik. Sudah pergi masuk belah batu temaku, belah kempunan telur temaku. Dia kira 2 pekan. Maka dia, kerana dia kira 2 pekan, dia tertarik dengan sanad, dengan matan hadis itu, maka dia boleh bagi tarikh pada hari kiamat.
Sedangkan Imam Ibn Katsir kata tak boleh tengok dia punya matan dulu, kena selesaikan sanad dia. Kerana kemungkinan matan tu dibuat oleh perawi dan dia kata daripada Nabi. Maka bila perawi itu kesemuanya tidak ada jarah, kesemuanya tidak dimajruhkan, tidak ditolak, maka barulah kita tengok masalah sanad. Masalah sanad selesai, tengok masalah matan, dan matan pula tak boleh syadz, bercanggah dengan matan lebih sahih. Bila semua syarat itu telah selesai, kata Imam Ahmad, nu'minu biha, berimanlah dengan isi hadis itu, wa nusaddiqu biha, benarkanlah hadis itu, wala nuraddu syai'an minha, jangan tolak hadis itu. Terima hadis itu, benarkan hadis itu, beriman dengan hadis itu sekiranya sanad dia sahih. Maka ini hubungan di antara tajuk ke-10 dengan tajuk ke-11. Yalah, kita nak kata apa ya kawan, kalau hadis-hadis menceritakan tentang sifat Tuhan, nama Tuhan, terimalah. Kita kata beriman. Pasal tu bila Imam Ahmad Imam Malik kan, Imam Darul Hijrah, orang duk bercakap pasal yalah tuan imam macam mana ni, kita duk baca Quran ada ayat mutasyabihat, satgi Tuhan kata dia macam ni, dia macam ni, takkanlah kita nak. Kalau Tuhan kata Tuhan menahan langit ni dengan ujung jari dia, tak pening kepala kita, nak buat macam mana? Tak adakah satu tafsiran? Tafsir boleh dibuat, takwil tak boleh. Ahlus Sunnah tidak menolak tafsir dengan cara tafsir itu berada di bawah ilmu tafsir, tapi yang tak boleh takwil. Bila ada takwil, dia akan ada ibtalu sifat, dia akan menafikan sifat. Kalau kata Ahlus Sunnah ni tak ada tafsir, tak betul. Nabi mendoakan sahabat dia dengan tafsir. Allahumma alimhu Quran, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu Quran wa alimhu ta'wil. Ta'wil itu ilmu Quran. Maka boleh tafsir boleh. Satu sifat-sifat Tuhan, apa makna? Apa makna yang kita boleh keluarkan? Itu tafsir boleh. Yang tak bolehnya ta'wil, mengubah, tahrif, mengubah. Kata hakikat, kita kata di antara makna Tuhan dia menahan langit dengan ujung jari dia, di antara maknanya dia mempunyai kuasanya hebat. Itu tafsir, itu boleh. Tak apa, salah satu daripada makna. Tapi jangan tahrif, dia ubah. Dia kata bukan, mana boleh ada jari, mana Tuhan boleh ada jari. Pasal apa? Pasal dia duduk tengok jari dia, pasal dia duduk bayang, dia duduk potong tiap-tiap jemaat. Kalau Tuhan ada jari, mesti ada kulit, mesti ada bulu rumah, mesti ada sel, ada tulang, ada isi, lepas tu ada kuku. Habis Tuhan nak ketik macam mana? Yang tu awak bayang awak. Maha suci Tuhan untuk disamakan dia dengan makhluk dia. Tafsir boleh, ta'wil tak boleh, tahrif tak boleh, ta'til tak boleh, tamsil tak boleh, takyif tak boleh. Ubah dan pindah maknanya. Sampai kata Abu Hanifah, ibtalu sifah, dia tolak terus sifat Tuhan. Itu yang tak boleh. Maka Ahlus Sunnah ni ikhwan, pasal tu orang tanya pada Imam Malik, tengok fenomena ni. Imam Malik bila tengok dia kata sepatah, dia kata mahalu ayyadhunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu allama ummatahu bil istinja wa lam yu'allimahum at-tauhid. Imam Malik kata satu benda yang patut kita persoalkan, satu persoalan besar kepada Nabi ini patut kita persoal, iaitu Nabi boleh ajak kita beristinja. Allama ummatahu bil istinja. Antu kena ingat ni Imam Malik punya kata-kata. Imam Malik kata allama ummatahu bil istinja. Satu benda patut kita persoal ialah Nabi Muhammad boleh ajak istinja ke umat. Istinja ni apa dia Pak Mik? Bahasa kita lah kan, bahasa bungkok lah. Kan biar kasar sangat kan. Kata bahasa bungkok lah. Pi pancok
basuh kencing, basuh najis, istinja. Dengan air, dengan batu, semua dia boleh ajak. Tiba-tiba kata Imam Malik, walam yu'allimahum at-tauhid. Tiba-tiba dia tak boleh ajak tauhid pada umat. Masuk akal ke? Kalau Nabi tak ajak istinja pun, orang Arab tahu tak istinja? Mana boleh tak tahu, kunci berak pun dia kambus sendiri. Betul Pak Mek? Dia berak, dia bau-bau, selagi ada bau dia duduk kambus. Antara ajak istinja dengan ajak tauhid, yang mana lebih besar aja seorang Nabi? Tauhid. Tiba-tiba bab istinja kita boleh baca dalam hadis, bab tauhid kita tak jumpa, kita kena guna akal. Kata Imam Malik, mahalu ayadhunnu bin Nabi. Satu persoalan yang kena tanya balik bila orang duk cakap macam tu. Dia bercakap tauhid, dia tak bawa dalil daripada Nabi. Nabi boleh ajak istinja, tapi Nabi tak boleh ajak tauhid. Sampai kena guna otak untuk guru dia ajak tauhid. Apa ni, kata Imam Malik? Betul ke cakap lagu tu? Tapi sebahagian orang dia boleh kata betul. Dia kata lah, yalah benda tu memang Nabi kena ajak kan, orang Arab bukan cerdik sangat. Tapi bab tauhid ni Nabi pun tak berani. Habis Tok Guru hang berani? Dia Rasulullah. Maka ini satu masalah besar telah melanda umat-umat silam, sehingga mereka tak belajar tauhid daripada Nabi, mereka belajar daripada orang-orang lain. Ini satu masalah yang besar. Baik, kita ikhwan tidak. Akidah, ibadah, tauhid, asma' dan sifat mesti datang daripada dua aliran yang penting, Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dan barulah kita akan dengar kupasan daripada para sahabat Nabi. Sebab mereka yang duduk depan Nabi lutut dengan lutut. Mereka yang mendengar Nabi, mereka yang merawikan hadis kepada kita. Maka mereka generasi yang Nabi kata sebaik-baik kurun. Kita kena dengar daripada mereka. Allahu Akbar. Jangan buat pasal lah. Jangan kita buat pasal. Dalam apa? Dalam Musnad Abu Ya'la, hadis daripada Jabir bin Abdullah. Bapa Jabir nama Abdullah, Abdullah bin Amru bin Haram, nama apa dia? Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Pak dia mati dalam perang Uhud, kan? Masa nak turun perang Uhud, dia panggil semua anak-anak dia, termasuk Jabir. Dia kata apa? Dia kata, aku rasa aku nak jadi orang yang pertama mati dalam perang Uhud. Aku tak akan benarkan siapa mendahului aku masuk syurga. Dahsyat kecil. Ini bukan buang tabiat. Orang Melayu dia buang tabiat. Sahabat tak ada buang tabiat. Dia perkekalkan tabiat iman tu. Maka Ibnu Sa'ad dalam sirah Ibnu Sa'ad kata, terbukti Allah makbulkan doa dia. Orang yang mula gugur dalam perang Uhud adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Dia mati. Maka dikoreklah dia punya kubur tu, syahid kan. Maka satu kubur tu ditanamlah 2-3 mayat. Jabir kata apa? Jabir kata, aku tak puas hati ya. Ini adalah hadis Bukhari Muslim pun ada. Jabir kata, aku tak puas hati ya. Tak puas hati apa? Mayat bapa aku duduk dalam satu hak banyak-banyak dia dah tanam. Lepas 6 bulan aku pergi gali, dia kata. Lepas 6 bulan dia pergi korek. Dia kata, aku korek mayat bapa aku macam pada hari bapa aku ditanam, dia kata. Dengan darah dia, dengan muka dia lagu tu, tak disentuh. Nabi SAW bila jumpa Jabir, Nabi panggil Jabir. Nabi kata, Jabir, mesat. Nabi kata, Jabir, hang nak tahu tak satu benda? Kata apa? Hang nak tahu tak apa jadi antara bapa hang dengan Tuhan? Hang nak tahu tak apa jadi antara bapa hang dengan Tuhan? Bapa dia dah mati dah. Hang nak tahu tak apa jadi antara bapa hang dengan Tuhan? Nabi kata, nak tahu. Nabi kata, yang pertama, Tuhan ni dia bercakap dengan semua makhluk
kita kata apa? Ada hijab. Tapi dengan bapa hang seorang tak ada hijab. Dengan bapa hang seorang tak ada hijab. Tuhan panggil bapa hang. Ni Nabi duk cerita ni dalam Musnad Abi Ya'la. Tuhan panggil bapa hang. Tuhan tanya kat dia, "Dan ni hang mau apa?" Dia kata, "Ya Allah, bagilah aku hidup balik. Aku nak syahid lagi sekali." Dia nak. Pasal apa? Balasan yang Tuhan bagi kat dia. Tuhan kata kat dia, "Hang tak tahukah, telah aku putuskan, mana-mana orang yang dah kembali pada aku tak boleh hidup balik dah. Dia pun tak boleh hidup balik dah." Maka bapa hang kata kat Tuhan, "Tuhan, kalau macam tu boleh tak bagi tahu dekat adik-beradik aku dalam dunia betapa dahsyatnya mati syahid ni." Nabi kata apa? Nabi kata, "Jabir, hang tahu tak? Hari ni Allah menurunkan ayat kerana dia memakbulkan hajat bapa hang. Allah turunkan surah Ali Imran ayat 169. Allah turunkan ayat tu. Allah kata, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Allah kata, dan jangan kamu sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu mereka mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan Tuhan memberi kepada mereka rezeki. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ikhwan. Ketika sahibus sirah dia riwayatkan riwayat ni pakcik, dia kata sampai dekat riwayat ni dia kata pena aku kerah, aku tak boleh tulis melainkan kertas basah dengan air mata aku. Betapa Tuhan bercakap dengan bapa Jabir, Abdullah bin Amr bin Haram ni tanpa hijab, dan turun ayat Quran kerana dia. Itu bayang kedudukan para sahabat, iman mereka, tauhid mereka, akidah mereka. Macam mana kita di akhir zaman ni nak pergi belajar daripada orang lain? Itulah dia punya main point tu, yang tu. Nak pergi zikir apa ni? Nak masuk apa? Sampai dia minta, "Ya Allah, bagi tahulah pada keluarga aku betapa dahsyatnya mati syahid." Allah turunkan ayat. Nabi panggil Jabir. Dia rindu kat Nabi, dia sakit. Dia rindu kat Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Dia rindu kat Nabi, dia panggil anak dia. Dia kata, "Masak sikitlah apa yang boleh masak." Lepas tu dia kata, "Pergi hantar dekat." Hantar kat Nabi. Jabir pergi hantar. Bila daripada jauh Nabi tengok Jabir main, Nabi tanya kat Jabir. Nabi kata, "Hang bawa apa?" Dia kata, "Bawa sikit lah. Bawa daging sikit." Oh, Nabi kita ingat kambing. Nabi kita ingat kambing. Jabir tinggal lah makanan tu. Jabir balik rumah. Bapak dia tanya. Bapak dia kata, "Nabi kata apa kat hang?" Nabi kata, "Ingat kambing." Dia kata, "Hampir cari belakang rumah hang sembelih juga kambing, hampir hantar kat Nabi." Dahsyat apa dia. Pergi hantar. Jabir ikutlah pesan ayah dia, pergi hantar. Hantar. Nabi kata, "Semoga Allah merahmati Ansar, kerana Ansar ni selalu tahu apa yang ada dalam hati aku. Ansar ni tahu apa yang aku nak. Semoga daripada Ansar ini ada dua orang dirahmati oleh Allah." Nabi kata, Abdullah bin Amr bin Haram dan Sa'ad bin Ubadah. Dua tokoh Ansar ni mendapat doa khusus daripada Nabi. Pada hari pagi dia nak gugur di Uhud tu, malam tu dia panggil semua keluarga dia. Dia kata, "Aku nak pastikan besok tak ada orang mendahului aku masuk syurga." Dan dia pesan ke anak dia. Dia anak jantan dia seorang lah, Jabir. Hak dia semua anak perempuan. Dia kata, "Ayah akan pastikan ayah gugur syahid. Ayah tunggu hampa di sana. Cuma dekat hang Jabir, ayah nak pesan, tak ada apa yang ayah boleh tinggal kat hang, melainkan ayah tinggal hutang je kat hang. Hang tolonglah kebun yang duk ada ni, bila masak segala kurma-kurma, hang jual, hampir bayar hutang. Dan lagi satu, ayah tinggal satu benda yang besar untuk hampa, iaitu Al-Habib Rasulullah." Yang tu saja.
dan dia syahid. Bila dah dia syahid, Jabir datang pada Nabi mengadulah dia tak ada duit nak bayar hutang ayah dia, melainkan kebun yang ada, kalau nak tunggu masak bermusim lama lagi. Terus Nabi kata pada Jabir, tunjuk aku kebun ayah hang kat mana. Pergi kebun ayah dia. Nabi kata hampir panggil saya orang yang hutang kat ayah hang tu. Kata Jabir, aku tengok Nabi petik buah kurma daripada kebun ayahku, berbuah dalam seranjang. Buah dalam tu Nabi angkat dengan tangan Nabi, duk bayar hutang orang, duk bayar sampai habis hutang orang. Jabir kata aku tengok dalam goni tu buah kurma tak habis. Nabi kata pada Jabir, hari ini Tuhan telah menyelesaikan hutang ayahmu. Yang ada adalah hak kamu dan keluarga kamu. Oh subhanallah, dahsyat ikhwan, sangat dahsyat. Jadi macam mana mata hati kita ikhwan nak pergi tengok orang lain setelah kita tahu kelebihan mereka macam ni? Kita nak belajar zikir dari siapa? Agama dari siapa? Iman dari siapa? Orang ini bercakap dengan Tuhan tanpa hijab. Sahibul sirah kata, tangan aku tak boleh dah nak pergi bila sampai sirah sejarah berkenaan dengan Jabir ni, Jabir bin Amru ni, Abdullah bin Amru bapa Jabir ni, aku tak boleh nak tulis dah. Berhenti dia kata, aku menangis ke Tuhan. Ada manusia yang dididik oleh Nabi, hati dia sebersih macam tu. Macam bayang, kalau kita tak ikut jalan salah, kita boleh bertemu Tuhan dengan selamat. Zikir apa kita nak zikir? Tarikat apa kita nak masuk? Sufi apa kita nak ikut? Kalau ini belum cukup sufi kat kita, sufi apa kita nak ikut? Maka saya katakan, kalau ada manusia telah membaca sirah Nabi dan sirah para sahabat, bagaimana Nabi didik para sahabat, dan terbukti kejayaan Nabi di dalam mendidik para sahabat telah menjadi hamba Allah dan ahli syurga, tiba-tiba kita tidak terbuka hati nak mengikut jalan ni, seperti mana Allah sebut dalam surah Taubah ayat 100. Allah kata walladzina taba'uhum biihsan, orang kemudian yang datang mengikut muhajirin dan ansar dengan baik. Kalau kita tak cuba jadi orang yang mengikut mereka dengan baik, sudah tidak ada jalan selamat kita nak sampai pada Tuhan. Sudah tidak ada jalan. Walaupun jalan kita tu di tangan ni kita belik biji tasbih koka, kita tidak akan selamat berjumpa dengan Tuhan. Ini orang yang paling selamat. Allah nak bagi tahu, kata syuhada itu hidup dekat Tuhan. Mereka diberi rezeki oleh Tuhan. Mereka tak boleh balik mai kat kita, tapi mereka duduk di sana, di alam barzah sana, mereka dilayan. Allah kata mereka ini di sisi Tuhan, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, dan Tuhan mereka bagi rezeki pada mereka. Ya, sebahagian orang bila tak bersih ayatnya, dia kata inilah maksud dia, orang mati itu boleh mai balik. Pasal Allah kata mereka hidup, mana mereka mati. Ayat ni turun pasal apa pun dia tak tahu, cerita apa pun dia tak tahu, dia duk kira tok dia boleh balik. Kawan tu dengar pula, kawan tu kata kalau tok Aham boleh balik, pasal apa tok aku tak boleh balik? Nombor 3 pula kata tok aku pun nak balik juga. Jadi semua tok bakat balik. Menyeleweng, memberi tafsiran menyeleweng. Pasal itu bila Quran tak tafsirkan Quran, sunnah tak tafsirkan Quran, para sahabat tak memberi tafsiran demikian, para salaf tak kata demikian, jangan pandai-pandai menafsirkan apa-apa, kita akan menyeleweng. Baik ikhwatul iman. Yang ke-12, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Ta'ala. Sifat al-ulu, baca dengan ain, al-ulu, jangan baca dengan ghain, jadi ghulu. Kalau ghulu melampau, ini dengan ain, al-ulu. Ulu bermakna a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Apa makna dia? Sifat ketinggian. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat ketinggian itu bagi Allah Jalla wa'ala. Sifat al-ulu merupakan salah satu dari sifat-sifat zatiyah Allah Ta'ala.
sifat zatiyah Allah Ta'ala yang tidak terpisah dengannya. Sifat Allah Ta'ala ini sebagai mana sifat Allah yang lainnya diterima dengan penuh keimanan dan pembenaran oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sifat Allah ini ditunjukkan oleh sama Al-Quran dan As-Sunnah, oleh akal dan fitrah. Telah mutawatir dalil-dalil yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah tentang penetapan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Allah Ta'ala bersifat dengan tinggi. Apa satu kita kata, bila ada ayat kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa, kita kata itu sifat ulu bagi Tuhan, ketinggian. Ketinggian Allah di atas makhluk dia. Itu tafsiran, bukan takwil. Yang takwilnya kita kata mana boleh Tuhan begitu? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Maka kita beri satu nama seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah. Jahmiyah, Mu'tazilah kata Allah fi kulli makan. Ahlus Sunnah kata tak. Allah dengan sifat ulu dia, sifat ketinggian dia. Maka jangan dipaham ulu Tuhan macam ulu kita. Tak sama. Kita tengok. Di antara dalilnya Allah bersifat dengan ketinggian adalah firman Allah, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa dia akan mencungkir balikkan bumi bersamamu hingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Allah kata, "Aamintum, adakah kamu rasa aman man fis samai, dengan Allah yang ada di langit, yang Allah berada di atas langit?" Itu sifat ketinggian bagi Tuhan. Tuhan bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di bawah, dia di atas. Itu sifat tinggi. Macam kita kata orang atas lah. Orang atas ni dia balik rumah dia atas tanah juga, dia duduk apartmen juga macam kita. Tapi kita kata dia orang atas. Ni orang atas ni tinggilah, sifat ketinggian dia, jawatan dia besar. Firman Allah, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut pada Rabb mereka yang berada di atas mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintah. Allah kata malaikat bertasbih semua ni, mereka takut pada Tuhan yang berada di atas mereka. Ini sifat ketinggian bagi Allah Ta'ala. Firman Allah, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Allah Ta'ala ni ada sifat al-a'la. Lepas itu kita katakan Imam Qurtubi bawa riwayat ni kan, bila siap arah semua, Allah arahkan malaikat terbang antara satu tiang dengan satu tiang. Allah bagi 20,000 tahun pada dia. Allah bagi pada dia 20,000 sayap, suruh dia terbang. Dia terbang selama 20,000 tahun. Terbang. Dia duduk nampak tiang nombor 2, tak sampai-sampai. Allah tambah lagi sayap dia. Allah tambah lagi sayap dia. Dia punya kepok sayap dia tak sampai, tapi dia duduk nampak. Akhirnya malaikat ni terkelepek, tak boleh pergi, dan keluar di mulut dia, "Subhana rabbiyal a'la." Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dia kata-kata aja lagu tu, dia dah sampai dah pada tiang yang dia terbang tak sampai tadi. Maka Allah turunkan ayat ni kat Nabi, "Sabbihisma rabbikal a'la." Allah kata bertasbihlah pada Tuhan kamu yang maha tinggi. Maka Nabi kata ij'aluha fis sujud. Nabi kata jadikanlah tasbih ni dalam sujud. Subhana rabbi al-a'la. Subhana rabbi al-a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, yang maha agung. Firman Allah, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan orang yang merencanakan kejahatan, maka bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.
Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Ketinggian dia. Yarfa'u. Diangkat kepadanya kalimu tayyib, kalam-kalam yang baik, wal amalu salih. Diangkat bawa kepadanya. Kalau Tuhan tak tinggi, Tuhan tak berada di tempat yang tinggi, macam mana istilah yarfa'u itu akan dibawa? Akan diangkat. Akan diangkat kalam yang baik dan amal soleh kepadanya. Maka ayat Quran menjadi dalil pada kita Allah bersifat dengan tinggi. Kepujian Allah Ta'ala bersifat dengan tinggi. Pertanyaan Nabi SAW melibatkan pertanyaan Nabi SAW kepada seorang budak wanita. Aina Allah? Qalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minatun. Tengok hadis tu, apa nilai hadis tu? Hadis tu hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis ni daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Tengok disiplin kita tadi kan, pakai zahir ayat Quran, pakai hadis-hadis yang sahih dalam bicara pasal Tuhan, jangan campur benda lain. Maka ini semua kita duk baca ayat-ayat Quran secara zahir yang menentukan sifat-sifat Tuhan macam ni. Adakah kita nak masuk akal? Kita kata tak boleh, tak boleh. Tuhan mana boleh duduk tempat tinggi sebab dia tak ada tempat. Ayat Quran kata demikian. Hadis yang sahih kata demikian. Nabi tanya budak ni, budak wanita, di mana Allah? Budak wanita jawab, Allah itu di langit. Lalu Rasulullah bersabda, siapa aku? Budak perempuan tu jawab, engkau adalah Rasulullah. Jawabnya, Rasulullah bersabda, merdekakanlah ia kerana sesungguhnya ia seorang mukminah. Hadis ni ada sahih. Imam Ahmad kata tadi kan, apa Imam Ahmad baru je kata, kalau riwayat tu sahih, nu'minu biha, beriman dengannya, wa nusaddiqu biha, yakin dia, wala nuraddu syai'an minha, jangan tolak satu pun apa cerita pasal dia. Kalau dia sahih. Tengok dia kata, Allah ikhwan, budak ni, Nabi tanya budak ni boleh jawab dengan betul pada Nabi. Kita tak malu ke ikhwan? Nabi membenarkan ucapan budak tu. Pasal itu daripada hadis ni antum tengok, bila daripada hadis ni Imam Az-Zahabi kata apa? Terdapat dua permasalahan yang terkandung dalam hadis ni. Yang pertama, disyariatkan untuk bertanya kepada seorang Muslim, di mana Allah. Tak salah kita tanya ke orang, aina Allah? Di mana Allah? Dan yang kedua, jawapan yang ditanya ialah fis sama, di langit. Maka barang siapa yang memungkiri dua masalah ini, bererti dia memungkiri Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Az-Zahabi. Ini perkataan Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi cerita benda ni. Dia cerita dalam kitab dia Al-Ulu lil-Ali Al-Azim. Al-Ulu, dia cerita tentang sifat Al-Ulu Al-Ali Al-Azim. Kemudian Syekh Nasruddin Albani mukhtasarkan, ringkaskan, buku dia panjang sangat, dia ringkaskan. Dalam buku ni Az-Zahabi kata apa dia? Dia kata wa hakadha ra'ayna kulla man yas'al aina Allah. Dia kata daripada sini kita dapati masalah yang ditanya kepada kita, aina Allah, di mana Allah. Dia kata nescaya, dia kata yubadiru bi fitratihi yaqulu fi sama fa fil al khabar mas'alatani. Jiwa yang fitrah akan jawab ketinggian Tuhan, dia akan jawab fi sama. Seperti mana dia kata dalam khabar yang kita baru baca tadi ni ada dua masalah. Ihdahuma, salah satu daripada dua masalah itu, masyru'iyatu qawli al-muslim aina Allah. Masyru'nya, disyariatkan seorang Muslim bertanya pada Muslim yang lain, di mana Allah. Boleh tanya. Kita nak kawan dengan dia, sembang, sahabat, aina Allah. Tanya, boleh tanya. Dengan akidah, bukan dengan main-main. Kalau dengan main-main, rosak lah. Main dengan Allah mana boleh. Kemudian kata dia wathaniha, yang kedua,
qaulul mas'uli, jawapan orang yang ditanya, fis sama. Dia jawab Allah itu fis sama, seperti ada dalam hadis. Bila dia kata Allah fis sama, berkeyakinanlah dia Tuhan dengan sifat al-ulu, sifat ketinggian. Tinggi Allah Ta'ala dengan ketinggian dia. Kata Imam Zahabi, faman ankara hataini mas'alataini, siapa yang menolak dua perkara ni, siapa yang kata tak boleh tanya Allah ada di mana, dan kalau orang tanya Allah ada di mana, jangan jawab Allah ada di langit. Siapa mengingkari dua masalah ni, kata Imam Zahabi, fa innama yunkir 'alal Mustafa, dia telah pun mengingkari Nabi. Sebab kalau jawapan fi sama itu salah, Nabi akan betulkan budak tu. Dan kalau aina Allah tak boleh tanya, Nabi tak akan tanya budak tu. Rasulullah tak akan buat benda-benda haram. Rasulullah tak akan buat benda yang mendatangkan murka Allah. Maka siapa tak suka dengan soalan aina Allah dan tak suka dengan jawapan fis sama, dia telah pun mengingkari al-Mustafa. Allahu akbar. Di atas dasar itu kita bercakap tentang akidah ahlu sunnah. Baik, yang kedua dia kata tengok hadis tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Hadis tentang kisah Isra' dan Mi'raj, iaitu sebuah hadis yang mutawatir sebagaimana disebut oleh sejumlah ulama lain, antaranya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Imam Ibn Qayyim, dalam beberapa redaksi hadis menunjukkan kepada ketinggian Allah di atas arasy-Nya, di mana dia mengucap, fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama ad-dunya fastuftiha. Nabi kata, lalu aku dinaikkan ke atasnya, maka berangkatlah Jibril bersamaku hingga sampai ke langit yang terendah, langit dunia. Ia pun memohon izin untuk dibukakan pintu langit. Kemudian naiknya Nabi hingga melewati langit ketujuh dan berakhir pada sisi Rabb-Nya, lalu didekatkan oleh Rabb-Nya kepadanya dan difardukan kepadanya salat. Allah dengan sifat tinggi dia, maka Isra' Mi'raj tu Nabi naik ke tempat tinggi, kan? Nabi tak pergi merebang-rebang tempat tak tentu hala. Nabi pergi ke tempat yang tinggi dan di-escort oleh Jibril. Ada riwayat kata apa Pak Amir, dia kata bila sampai satu tempat, Jibril kata kat Nabi, aku tak lepi, kalau aku pergi aku terbakar. Jibril nak terbakar. Ini nama dia riwayatnya merepet wal merapu. Jibril nak terbakar. Aku tak lepi, aku terbakar. Maka hampirlah seorang-seorang. Allah suruh dia escort Nabi. Maka sampailah tinggi Nabi dengan Tuhan, maka Allah fardukan kepada dia salat. Maka hadis Isra' Mi'raj itu membicarakan sifat ketinggian Tuhan, sifat ketinggian Tuhan. Jawapan Nabi kepada Zul Khuwaisirah, iaitu ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayaiku sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit? Nabi kata, hang apa tak percaya kat aku kah? Nabi kata kat Badui ni, hang tak percaya kat aku kah? Sedangkan yang di langit percaya pada aku. Maka pada langit yang terendah ada Jibril, pada yang lebih tinggi dia keluar daripada langit. Langit ni ada 7 lapis, keluar daripada 7 lapis langit. Kita ni ikhwan, langit pertama tak sampai lagi, keluar daripada 7 lapis langit ada kursi yang kita kata wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luas satu kursi seluas langit seluruhnya. Seluruh langit ni, kita satu langit tak lepas, seluruh langit ni di atasnya ada kursi. Nanti Ibnu Abbas kata Tuhan meletakkan kedua kakinya atas kursi. Sifat Ibnu Abbas, kita katakan laisa kamitslihi syai'. Di atas kursi yang lebih luas itu ada arasy Tuhan. Dan Tuhan summastawa 'alal 'arsy. Tuhan di atas arasy dengan sifat ketinggian. Di atas dia tak ada apa. Di atas Tuhan tidak ada makhluk, tak boleh ada. Dia dengan sifat paling tinggi dia. Habis Tuhan buat apa atas arasy? Kalau hari Tuhan tak buat arasy, Tuhan buat apa? Mana nak picau? Pasal Tuhan sendiri tak abang, Nabi tak abang. Kalau Nabi tak abang,
Tuhan tak habaq, tiba-tiba kita boleh habaq, maknanya kita ni maknanya hebat. Macam nak cik? Jadi Allah dengan sifat tinggi dia, arash, besar arash Tuhan. Kata Nabi, aku dipercayai apa yang ada di langit, kau tak percaya kat aku? Imam Ibnu Abdul Aziz berkata, ketinggian Allah di samping ditetapkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ditetapkan pula melalui akal dan fitrah. Akal pun boleh terima sifat ketinggian bagi Tuhan. Adapun tetapnya ketinggian Allah melalui akal dapat ditunjukkan dari sifat kesempurnaannya. Sedangkan tetapnya ketinggian Allah secara fitrah, maka perhatikanlah setiap orang yang berdoa kepada Allah, pastilah hatinya mengarah ke atas dan kedua tangannya mengadah. Bahkan barangkali pandangannya tertuju ke arah yang tinggi. Orang baca doa tangan macam mana? Dia kata fitrah, ni adalah fitrah. Kenapa orang tak baca doa macam ni? Duduk atas kursi pusing. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Kalau ada orang buat doa lagu tu, dia menghadap kiblat buat lagu tu, kita tengok nanti kata apa? Ada di mana-mana. Ada ini sengko tu macam doa semua. Kenapa tangan dibawa ke atas? Kerana itu sifat ketinggian bagi Tuhan, fitrah. Fitrah. Rahmat daripada Allah turun daripada atas ke bawah. Perkara ini terjadi pada siapa saja, yang besar maupun yang kecil, orang berilmu maupun orang bodoh. Sampai-sampai dalam sujud pun seorang mendapat kecenderungan hatinya ke arah itu. Sampai dalam sujud pun kita kata, ya Allah, kau yang maha tinggi, aku yang rendah, aku yang sujud pada hang, ya Allah. Tak seorang pun dapat mengingkari hal ini dengan menyatakan bahawa hatinya itu berpaling ke arah kiri dan kanan atau ke bawah. Tak ada. Tak ada orang akan berpaling ke kanan, kiri, ke bawah bila mohon pada Tuhan. Tak ada. Semuanya Tuhan dengan sifat tinggi. Dan bila kita mati, roh kita keluar, dibawa ke mana? Naik ke atas. Kenapa roh nak naik ke atas? Sebab itu sifat Tuhan. Tuhan berada di atas arash. Dan tak salah kita cakap lagu tu. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak apa, perbahasannya masih panjang ikhwan. Dia akan ada satu tajuk di atas nanti. Kita akan tengok Ahlus Sunnah berbicara tentang ini. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat kita di Melbourne, kita akan sambung perbicaraan kita pada yang ke-13, iaitu arash Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak melihat arash Allah Ta'ala, malaikat yang menjaga arash Allah Ta'ala. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan, diberi kesihatan, sihat badan, umur yang panjang, kelapangan insyaAllah. Semoga Allah berkati sahabat-sahabat di Melbourne insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Puasa Ashura. Oh, sahabat Melbourne tanya pasal puasa Ashura. Puasa hari Ashura ni sabit daripada hadis Nabi. Sabit ini di antara puasa-puasa besar yang ada dalam bulan Muharram. Jadi kita boleh puasa Ashura, kita boleh puasa Tasu'ah. Kalau nak puasa Ashura saja pun boleh, dan kalau nak kapit dengan Tasu'ah pun boleh. Jadi kebanyakan daripada puasa Nabi hanya Ashura, Nabi tak ada buat Tasu'ah. Tetapi daripada Hamiyah, kita pergi sunnah Hamiyah, sunnah Nabi nak buat tapi dia tak dan buat, Hamiyah kita panggil, Nabi nak buat, iaitu berpuasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Nabi tengok orang Yahudi puasa di Madinah, Nabi kata, hampa puasa pasal apa? Dia kata, kami puasa kerana Allah bagi kejayaan kepada Musa alaihi salam. Maka Nabi kata, kami lebih berhak untuk itu daripada hampa. Maka inilah di antara puasa-puasa awal Nabi di Madinah. Dan sebagian ulama kata asal puasa ni adalah wajib sebelum diwajibkan puasa Ramadan.
Maka puasa Ashura ini puasa yang sangat baik. Dan puasa Ashura ni Nabi tambah dengan Tasu'ah sebab Nabi nak bagi beza dengan Yahudi. Bukan saja beza dengan Yahudi, bahkan kita beza juga dengan firqah-firqah yang sesat, firqah-firqah lain, firqah-firqah lain daripada Ahlus Sunnah, seperti firqah Syiah. Syiah 9-10 dia tak puasa. 9 dia akan buat perayaan kematian Umar Al-Khattab. 10 dia akan buat hari Karbala dia. Jadi 2 hari Nabi suruh puasa. Kalau Syiah di Baghdad sana ataupun Syiah di Pakistan, dia akan merosakkan tubuh badan dia, kerana dia nak mengihyakan balik kesedihan yang berlaku pada cucu Rasulullah. Dia kata dia nak hidup balik. Bila dia hidup suasana tu, momen tu, dia tak boleh kawal diri dia. Daripada orang tua sampai kanak-kanak kecil, darah dia pun akan dialirkan. Kalau kena tempat-tempat yang sangat agresif, orang-orang yang dikatakan berfahaman sunnah tak boleh lalu. Dia pun boleh mudaratkan juga. Jadi kita berpuasa. Dan puasa ni tak ada kena mengena lah dengan makanan. Tak ada satu makanan dikhususkan, dan tak ada satu makanan ditetapkan oleh Nabi. Cuma ada satu makanan, nanti kita akan baca dalam hadis. Nabi kata ada satu makanan, ini baik untuk orang yang hati dia luka, hati kecewa. Nanti kita akan jumpa adalah di Muslim. Makanan apa tu? Yang tu saja ada. Bukan pada hari Ashura pun. Nak buat bubuk kacang ke, bubuk lambak ke, buat habis lah. Abuan orang teringat buka puasa, dia teringin nak makan apa, dia makan lah. Tapi nak kek bubuk kacang tu, nak kek bubuk tu dengan peristiwa yang ada tak munasabah, pasal Nabi suruh puasa, maka itu tak patut dibuat. Yang kita ihya'nya sunnah berpuasa. Dan sunnah ni sunnahnya sunnah. Buat boleh puasa berjemaah, iftar berjemaah. Kalau ikut kita ni bila Abang 10 11 Muharram, maknanya Ahad, Isnin Isnin Selasa. Alhamdulillah. Boleh kita dengan sahabat Melbourne boleh puasa. Kita puasa serentak lah di sini. Isnin kita puasa, Isnin depan kita puasa, Selasa depan pun kita puasa. Selasa kita puasa ada kuliah. 10 Muharram kita kuliah. Kan dia orang Melbourne main di bis. Tidak lagi kalau depa nak ambil terbang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.